Okey. Kursus perdagangan antarabangsa JKE 425 421 ya. Okey. Selamat datang untuk pertemuan yang pertama kursus perdagangan antarabangsa ya, Webex yang pertama. Okey, sebelum saya bincangkan topik hari ini, saya ingin beritahu sikit mengenai kursus ini. JKE 421 ada dua tugasan ya. Tugasan 1 dan tugasan 2 di mana anda you have to answer dan send it to me lah tugasan biasa. Satu sebelum intensif iaitu dia meliputi topik-topik BP lah, peperiksaan berterusan dan is 10%. Tugasan 2 also 10% because your group is, your cohort is 20% untuk kerja khusus ya. Dan apa lagi ya? So PB kita akan adakan semasa intensif, peperiksaan berterusan dan you'll be 20%, okay? And then your final will be 60%, okay? So, itu sajalah untuk khusus ini. Dan kesemua nota Webex saya telah uploadkan sampai the full syllabus. Tapi saya akan update lah. Saya akan update tapi you can still use this thing. Dan saya juga tinggalkan rakaman Webex tahun lepas, sesi lepas. So if let's say contohnya tugasan kita, saya beri topik-topik yang saya belum bincangkan lagi dalam Webex, I have already ada yang pre-recorded ones, okay? Iaitu yang tahun lepas. So you boleh guna dan dengar untuk ni perbincangan ni dan gunakan untuk menjawab soalan tugasan. Saya belum upload lagi ya soalan tugasan 1. Dan anda juga digalakkan, anda mesti mengikuti e-kuliah, rakaman e-kuliah yang lebih detail setiap topik, lebih detail, okey. Iaitu rakaman yang dibuat oleh Profesor Madia Abdul Rahim dulu, iaitu sebelum saya ambil alih kursus ni, saya dapati rakamannya amat-amat bagus dan you have to follow that one as well, especially untuk preparation for exam, okay? Because Webex selalunya kita tak ada masa untuk bincang secara detail, okay? So hari ini kita terus to yang paling klasik, iaitu kita bincang mengenai teori perdagangan klasik, iaitu apa yang dimaksudkan oleh, because when you talk about international trade, okay, sekarang memang saya rasa topik kursus ini agak menarik sebab kita lihat keadaan sebenar dunia, iaitu wujud perang dagangan di antara US dengan China. Yang ni kita akan lihat terutamanya topik-topik yang tu akan diliputi selepas intensif ataupun semasa intensif. Start with this tarif, kesan tarif dan sebagainya, and then that's where you can see the impactnya ke atas negara-negara yang terlibat dalam perang dagangan, dan juga negara-negara kecil seperti Malaysia ini akan juga merasai kesan dia. Okay, so this is ni, dan saya pun telah uploadkan, saya uploadkan satu liputan news mengenai perang dagangan. So you have to read. It's every day been discussed in the news, in the newspaper, talking about perang dagangan. So when you study this topic, mungkin you boleh kaitkan secara teori dengan apa yang sebenarnya berlaku dalam alam sebenar, iaitu keadaan sebenar. So kita, of course, I have to start with very basic, because when you talk about trade, apabila kita bincang mengenai perdagangan, comparative advantage, the word comparative advantage ini will not run away. Kita hanya akan mengekspor, mengeluarkan satu barangan dan mengekspor barangan tersebut disebab negara ini mempunyai comparative advantage, iaitu kebaikan bandingan. Comparative advantage, that is kebaikan bandingan, konsep ini. Okay?
Tapi ada lagi yang lebih klasik dia mula dengan kebaikan mutlak iaitu doesn't really make sense, but I also have to introduce you apakah panggil apa perbezaan di antara kebaikan mutlak dan kebaikan bandingan. Yang ni bermula dulu lagi lah, klasik Adam Smith dulu lagi. Yang tu kebaikan bandingan is introduced by Ricardo, David Ricardo. Okay. Dan kita juga akan lihat kepada teori kos bandingan, iaitu dia ditunjukkan dengan menggunakan kelok kos kemungkinan pengeluaran ataupun kelok transformasi. Kelok kemungkinan pengeluaran, okay, dan ataupun kelok transformasi, benda yang sama. Yang ni I'm sure you have seen this in your macro, if not at least in my principal economics yang graf yang pertama yang saya introduce kepada anda. Itu kelok kemungkinan pengeluaran, iaitu di mana kita lihat pada kelok kemungkinan pengeluaran ataupun kelok transformasi, di mana wujudnya kos lepas yang malar. Remember the concept kos lepas, dan juga kos lepas semakin meningkat. Yang ni keadaan sebenar lebih pada kos lepas semakin meningkat. Iaitu dari sini kita panggil apa? Kita akan analisis untuk analyskan sesebuah negara, apakah faedah yang ia perolehi daripada perdagangan. Okay? We need this curve, dan juga kita juga perlukan kelok puasama masyarakat. Bukan kelok puasama individu yang anda pelajari dalam mikroekonomi, tetapi yang ni kelok puasama masyarakat, iaitu kelok puasama sesebuah negara yang menunjukkan cita rasa sesebuah negara. Okay? Dan kita juga akan lihat pada konsep syarat niaga apabila berdagang, dan pembukaan ekonomi kepada perdagangan bebas membawa kepada faedah daripada perdagangan dan faedah daripada pengkhususan. Okay, so analisis yang sampai sekarang kita lihat ni tidak melibatkan campur tangan kerajaan, tidak melibatkan tarif dan sebagainya. That's why we said that ia berada dalam keadaan perdagangan bebas, free trade, keadaan free trade. Okay, so this is panggil apa senario yang kita akan lihat for the first part of our diskursus lah, silibus ni ya. So, teori perangan topik perbincangan, faedah daripada perdagangan apabila dua negara yang ni kita lihat senario yang berbeza, iaitu di mana we have cita rasa yang sama, keadaan cita rasa yang bersama, perbezaan penganugerahan faktor iaitu kelok kemungkinan pengeluaran yang berbeza, juga kedua-dua negara akan mendapat faedah. Okay? Dan juga ataupun mempunyai cita rasa yang berbeza, tetapi kesamaan dalam penganugerahan faktor pengeluaran, iaitu kelok kemungkinan pengeluaran yang sama untuk dua negara, tapi cita rasa mereka berbeza. They also will gain from trade. Okay? Dan ataupun kedua-duanya berbeza, cita rasa berbeza, kelok kemungkinan pengeluaran yang berbeza, mereka kalau berdagang juga akan mengalami faedah daripada perdagangan. Of course, kalau semua sama, tak sama sajalah kan. If everything is the same, the trade taste is the same, perbezaan penganugerahan faktor yang akan menentukan kelok kemungkinan pengeluaran kita juga sama, it will be no difference. It's just like same country, ya. Okay, so yang tu kita tak dapat bertunjukkan faedah daripada perdagangan lah. Okay. Okay. So if you don't understand this concept, don't worry yet, because I will introduce kelok dia untuk menunjukkan di sini. Sekarang kita lihat kepada konsep yang paling basic dalam perdagangan, iaitu kebaikan mutlak ataupun tadi saya guna faedah mutlak atau kebaikan mutlak. Okey. Kebaikan mutlak. Okey. Yang diperkenalkan yang classical economist Adam Smith. Okey. So very simple, kita terpaksa buat andaian, okay, dua negara sahaja, okay, dalam keadaan ni dengan andaian di sini dua negara sahaja dan hanya dua output yang akan dikeluarkan, iaitu X dan M, okay, dan kita lihat pada kandungan buruh per unit output yang dikeluarkan, iaitu cost, in a way is the cost untuk mengeluarkan di negara A, okay, untuk mengeluarkan satu unit X, okay, kita perlukan 8 unit buruh
di negara A. Okay? Dan untuk M, ia perlu hanya 4 buruh. 4 buruh tu boleh dikira dalam jam bekerja ataupun hari bekerja untuk menghasilkan satu unit output. Okay? So dari sini kita boleh lihat negara A is better in producing what? That is M lah. Sebab ia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran M. Very simple, straightforward. Sebab untuk dia perlu lebih output, dia perlu lebih input untuk mengeluarkan X. Iaitu dia perlu lebih lama jam bekerja ataupun hari bekerja bagi buruh untuk mengeluarkan satu unit X. Tetapi dia hanya perlukan 4 unit saja kandungan buruh untuk mengeluarkan satu unit output. So you can say that negara A is obviously mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran M dibandingkan dengan pengeluaran X lah. Tetapi sekarang saya nak bandingkan dengan negara B pula. Negara B pula ia mempunyai, dia perlu hanya 5 unit buruh untuk mengeluarkan satu unit output X. Dan ia perlukan 10 unit buruh untuk mengeluarkan satu unit X, unit M. So sudah tentu di sini very obvious negara B mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran X, okay? Dan negara A mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran M. Okay? This is very straightforward. Okay? Dan dalam keadaan sebenar dunia, kita mempunyai negara yang besar, negara yang kecil. Malaysia dibandingkan dengan negara yang lain, banyak negara kita kecil. When kita kata negara besar dan negara kecil dalam konsep ekonomi, okay, ia berkaitan dengan apa? Bukan saiz geografi dia, okay, bukan saiz geografi dia, tetapi ekonominya, okay, ekonominya. So kalau saya nak katakan Singapura dengan Malaysia pun tak apa, boleh dikatakan, okay. Secara relatifnya kita boleh kata Singapura boleh katakan ekonominya lebih besar sekarang, sebab panggil apa, even secara nominal KDNK-nya telah melebihi kita, dan of course KDNK per kapitanya, pendapatan per kapitanya telah 5 kali ganda Malaysia, okay. So kita boleh kata Singapura boleh dikatakan ekonomi yang agak besar, okay, kalau dibandingkan dengan saiz geografi dia. Okay. So kalau di negara sekarang dalam ekonomi dunia ini, negara-negara dikatakan negara besar adalah Amerika, EU, and then Japan. These are especially the first one is US, and then China telah mengambil alih Japan dalam tempat yang kedua. Dulu tempat kedua sampai Japan dah sampai beberapa tahun. So this panggil apa, negara China telah mengambil alih tempat yang kedua ekonomi. Dan tetapi kita boleh lihat di sini US is the developed nation. Japan is also developed nation. Okay, tetapi China is a emerging economy. Yes, a developing nation, tapi ia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat secara relatifnya dengan negara yang lain. So you can see that. Then emerging economy coming up is India, another one, emerging economy. Okay, sekarang kita lihat balik kepada ni size, panggil apa, apabila saya kata negara kecil dan negara besar, ia kita lihat pada size ekonominya. Okay. Alright, dan kita lihat di sini. So here you have to be careful di sini. Tadi kita hanya lihat pada berapa kandungan buruh atau dalam jam ataupun hari bekerja untuk mengeluarkan output. Tetapi dalam analisis selanjutnya kita akan lihat the more important thing is the relative price. Is the relative price, harga relatif dia. Okay, harga relatif dia. Okay, iaitu DA, harga ataupun kadar tukar barang, iaitu 1X, 1X, okay, 1X boleh beli 2M, betul tak? 1X boleh beli 2M sebab
kandungan buruh saya gunakan untuk mengeluarkan, saya hanya dapat 1 unit X. Tetapi saya guna kandungan buruh yang sama, saya boleh keluarkan 2 unit M. Okay, 1 X boleh beli 2 M. No, di negara B pula, the other way around. Okay, iaitu 1 X, okay, untuk kandungan buruh yang saya gunakan untuk mengeluarkan X, 5, saya hanya boleh dapat half a unit of M. Because I need 10 unit buruh untuk mengeluarkan M. So 1X hanya boleh beli half unit of M. Okay. So di sini ataupun this is important. This is very important. You must know how to look at this one. Nanti kita untuk kesemua analisis kita refer to relative price. Okay. So now to look at relative price. Okay. Saya hanya gunakan cost saya untuk mengeluarkan sebab harga barangan ini itu mempunyai satu panggil apa, directly related iaitu berhubung secara langsung dengan cost untuk mengeluarkan barangan ini. So cost untuk mengeluarkan barangan X adalah 8, cost untuk mengeluarkan M adalah 4 di negara A. So saya boleh lihat, so yang ni akan mempunyai reflect directly to the price of the barangan X, iaitu PX, iaitu harga X over harga M. Okay, so kalau PX di atas, PM di bawah, okay, denominator and maka kita kata ini adalah harga relative X. So you call it as, you name it as harga relative X. So harga relative X di negara A, that's how you write. PX or PM in kurungan dan A di sini kita rujukkan yang ni adalah harga relative X di negara A. Okay, adalah berapa? 2 sebab you get your PX is 8, PM is 4. Directly related to this. So kita dapati yang harga relative X di negara A adalah 2. Tapi di negara B, okay, harga relative X, okay, PX or PM di negara B, that is 5 over 10 is only half. Nampak? Okay, so harga relative X di negara B adalah 1/2. So you can see that relatively the price of X will be cheaper di negara B. Dan di sini, so harga relative X, okay, di negara B adalah half, di negara A adalah 2, maka ia adalah kurang. That is lebih rendah daripada ataupun less than harga relative X di negara A. Okay. So maka kita boleh katakan yang negara B mempunyai kebaikan mutlak. Untuk kes ini adalah analisis untuk kebaikan bandingan. Okay. Kebaikan mutlak tadi kita telah lihat secara mutlak berapa ni tadi kita lihat. So di sini kita introduce konsep kebaikan bandingan iaitu comparative advantage. So comparative advantage kita lihat pada harga relatifnya, bukan secara mutlak. Kita lihat berapa unit buruh macam tadi berapa unit buruh, berapa unit untuk keluarkan X, berapa unit buruh untuk M dan sebagainya. That is faedah kebaikan mutlak. Okay. Okay. Tetapi untuk faedah bandingan, comparative advantage is very important concept. Okay. Okay. Maka kita akan lihat pada, kita gunakan relative price, the relative price. Okay. So kita dapati yang di negara A, okay, kita dapati yang the other way around, kita lihat the relative price of M. PM or PX will be harga relatif M. Harga relatif untuk keluaran M. Adalah berapa? Just ambil yang ni di negara A. 4/8. Half. Nampak? 4/8. Dan di negara B pula. Okay. What's the price to produce M? 10. What's the cost to produce X? 5. Maka kita dapati yang harga relatif M di negara B, that is PM or PX di negara B adalah 2. So definitely you can say that negara A mempunyai faedah bandingan ataupun ataupun kebaikan bandingan dalam pengeluaran M. Okay, iaitu di sini, iaitu yang beri sebab apa? PM or PX di negara A adalah lebih rendah daripada PM or PX di negara B. That's it. So this concept is very important. But okay kita lihat di sini Di sini untuk
table ini, contoh ini, kita dapati yang dari faedah mutlak pun kita boleh dapat lihatlah, iaitu negara A mempunyai kebaikan mutlak untuk pengeluaran M. Dari secara mutlak kita lihat. Okay? Dan juga untuk negara B yang mempunyai faedah mutlak, kebaikan mutlak, dan juga of course kalau kita lihat gunakan konsep kebaikan bandingan, negara B mempunyai kebaikan bandingan dan pengeluaran X. Okay? Ini adalah contoh yang very straightforward. Dua-dua kita boleh lihat. Dua-dua kebaikan mutlak dan juga kebaikan bandingan. Okay? Okay, sekarang kita lihat what is the gain kalau wujud pengkhususan ataupun perdagangan. Okay? So tadi kita lihat pada kandungan contoh tadi, iaitu untuk kebaikan mutlak, iaitu kita lihat panggil apa, keupayaan, this in a way menunjukkan keupayaan pengeluaran sesebuah negara lah, negara A dan negara B. Okay? Dan kalau kita andaikan the total faktor penganugerahan dia, itu sumber yang dia ada dan sebagainya, tapi untuk kes ini hanya buruh saja kita gunakan, iaitu 10,000 jam buruh di negara A, dan juga sama 10,000 jam buruh di negara B, katakan. Okay? This is what they have. Okay? Macam kita nak lihat pada kelop puasama, kita what is the constraint? Constraint is our pendapatan. Yang ni constraint dia adalah faktor pengeluaran dia. Ataupun what they have. Okay? Faktor pengeluaran dia untuk mengeluarkan output X dan M. Okay? So kita juga lihat pada satu very simple contoh, iaitu kalau tanpa perdagangan, kita perlukan barangan X dan M guna. Satu makanan mungkin satu makanan, satu pakaian contohnya. Dua-dua kita perlu. Okay? Untuk kalau keadaan yang kita katakan dunia autarkik. Dunia autarkik means tanpa perdagangan. Keadaan pengeluaran dan penggunaan tanpa perdagangan. You don't trade. Okay? Closed economy tertutup. So saya terpaksa keluarkan makanan, saya terpaksa keluar dan gunakan untuk penggunaan pakaian dan sebagainya. Dua-dua ini. Okay? Katakan tanpa perdagangan dalam keadaan dunia autarkik, iaitu sumber dibahagi kepada sama dua-dua. 50% goes to keluarkan X dan 50%, 50% pergi pada pengeluaran M. Katakan keadaan ini. Okay? Alright. So output X dan M boleh dihasilkan iaitu tanpa perdagangan. Berapa? Iaitu you have your 10,000 jam, iaitu half goes to di negara X, negara A. X sebanyak berapa? Ia perlu 8 unit buruh untuk keluarkan. Sekarang saya ada 5,000 unit jam buruh. So maka saya dapat keluarkan 625. Dan juga untuk M saya keluarkan 1250. Sebab I only perlukan 4 saja. So begitu juga titik autarkik di negara B pula, saya dapat keluarkan 1,000 unit 1,000 unit barangan X dan 500 unit barangan M. You just go back and have a look at this simple calculation. Maka okey, dunia autarkik maksudnya dunia tanpa perdagangan. Okey, banyak mana X yang ada dalam dunia? Hanya 2 negara saja dunia ini. Seandaian saya jumlahnya adalah 1625. Correct nak? Untuk X saya campurkan ini 2 sahaja. Dan saya campurkan ini 2, saya dapat 1750 untuk barangan M. That's it. That's it. Iaitu in the world where have 2 countries and 2 goods dan keadaan di mana kedua-dua negara tidak berdagang. That's it. This is how much that you can produce in the world. Campur M pun banyak itu sahaja. Okay. Sekarang katakan wujud pengkhususan sepenuhnya. Okay. Katakan negara A, tadi kita lihatkan, tadi katakan negara A mempunyai faedah mutlak dan juga kebaikan mutlak ataupun kebaikan bandingan untuk barangan, dan dia dan negara B mempunyai kebaikan pengeluaran dan kebaikan mutlak dan pengeluaran X. Betul tak tadi ya? Okey. So sekarang apa yang berlaku adalah katakan negara A mengkhusus sepenuhnya, menggunakan kesemua sumbernya untuk mengeluarkan M sahaja. Lepas tu kalau dia berdagang, dia akan mengimport. So dia akan menjual sebahagian daripada M-nya kepada negara B sebab ia mempunyai
kebaikan bandingan dan juga kebaikan mutlak dan pengeluaran M. Okay, they can produce better, dia lebih efficient dalam pengeluaran M. Maka dia akan mengeluarkan semua M, menggunakan kesemua sumbernya untuk mengeluarkan M sahaja dan sell it to B. Untuk mendapat apa? Untuk mendapat X. Dia beli X, dia import X daripada negara B. Okay, so untuk negara B pula, ia mengkhususkan pengeluaran X. Okey, tadi kita telah lihat kan harga relatif X di negara B adalah lebih rendah daripada harga relatif X di negara A. Maka di sini ia mengkhususkan pengeluaran X di negara B dan dia akan menjual X kepada negara A. Okey, di mana dia ekspor X pada negara A dan A akan import lah. Begitu juga untuk kes ini, dia akan mengimport M dari negara A, di mana A akan mengekspor M. Okey, sekarang kita lihat iaitu di sini negara A menggunakan kesemua sumbernya, iaitu 10,000 unit jam buruh untuk keluarkan M sahaja, bahagi dengan 4 saya dapat 2,500. Dan di negara B pula yang mempunyai faedah bandingan dalam pengeluaran dan ataupun faedah mutlak atau kebaikan mutlak dan pengeluaran X, dia akan menggunakan kesemua sumbernya untuk mengeluarkan X sahaja. Maka you get what? 10,000 divided by 5, I get 2,000. Maka di sini kedua-dua negara berdagang, exchange okay, maka kita dapati yang sekarang saya bandingkan dengan keadaan autarkik. Okay, untuk barangan X tadi dunia autarkik hanya 1625. Sekarang okay, pengkhususan berlaku. Okay, hanya negara yang mempunyai kebaikan mutlak atau faedah mutlak dan pengeluaran X yang mengeluarkan X, dan begitu juga untuk M. Maka kita dapati yang even from the total production in the world dah meningkat dari 1625 kepada 2000 for X dan 1750 kepada 2500 untuk barangan M. You can see that is dunia menikmati output yang lebih tinggi apabila wujud pengkhususan dan pengeluaran, okay, di mana negara yang punya faedah bandingan ataupun kebaikan bandingan ataupun kebaikan mutlak dan pengeluaran akan mengkhususkan pengeluaran tersebut. Okay, sekarang kita lihat pada konsep kebaikan bandingan. This is more important. Kita lihat, kalau kita lihat secara mutlak, nampak? Secara mutlak, seolah-olah untuk negara A seolah-olah mempunyai faedah kebaikan mutlak dalam pengeluaran X, betul tak? Kalau kita hanya lihat pada kebaikan mutlak. Dan ia juga mempunyai kebaikan mutlak dalam pengeluaran M kalau kita gunakan konsep kebaikan mutlak. Okay? Tetapi dalam keadaan sebenar, memang berlaku dalam keadaan dunia di sini. Okay? Some small country may be experiencing this. Okay? Keadaan ini. Tetapi okay, apa yang lebih penting adalah kebaikan bandingannya, iaitu comparative advantage. Comparative advantage. Apa yang paling lebih penting adalah kita lihat pada harga relatifnya. Okay, so di sini harga relatif untuk harga relatif X untuk mengeluarkan, okay, untuk X, untuk pengeluaran X, okay, adalah 3/9. PX or PM ada 3/9. Now I'm not going to repeat like what I do just now. Same thing lah, iaitu PX or PM is equals to 3/9. That means 1/3. Okay. Dan juga ia kaitkan dengan kos pengeluaran di PX or PM. PX or PM di negara B pula 9/18, you get half. Nampak tak? 9/18, 1/2 lah. So di sini 1/3 dan 1/2. Okay. Jelas di negara A yang mempunyai secara bandingan kos pengeluaran X lebih rendah daripada kos pengeluaran X di negara B. Okay. So sekarang kita boleh katakan yang negara A mempunyai kebaikan bandingan dalam pengeluaran X. Begitu juga di negara untuk barangan M. Barangan M kita lihat PM or PX. Ni boleh dikatakan sebagai kos dia lah. PM or PX iaitu untuk mengeluarkan M. Harga relatif M di negara A is equals to 9/3. Okay, that is 3. Okay. Tetapi di negara B pula, okay, dia
PMOPX iaitu harga relatif M di negara B adalah 18/9. Saya dapat 2. Okey, maka di sini kita lihat secara bandingan 2 and 3 PMOPX di negara B adalah lebih rendah, maka ia boleh dikatakan ia mempunyai kebaikan bandingan. Negara B mempunyai kebaikan bandingan dalam pengeluaran M. Okey, pengeluaran M. So, pengeluaran M dia punya faedah bandingan dan pengeluaran X untuk negara A. Okey, ini contoh beza dari tadi ya. Okey. So di sini ya saya kata A mempunyai kebaikan mutlak dalam perangan X dan M. Tidak nampak. Tetapi mempunyai kebaikan bandingan dengan mutlak dalam X, dan negara B mempunyai kebaikan bandingan dalam M. Okay, so this one it is more tricky than the kebaikan mutlak lah. Kebaikan mutlak very straightforward. Okay, so paling penting kita lihat kepada harga relatifnya. Okay, harga relatifnya tadi saya telah cerita PXOPM di negara A bandingkan negara B, PMOPX harga relatif M di negara A, harga relatif M di negara B. Okay, adalah 2, dan kita dapati yang tadi saya telah cerita. So you guna yang ni. So must be very careful. If PX or PM is harga relatif X, if PM or PX or PM is harga relatif X, PM or PX terbalik ya. Ia menjadi apa? Ia menjadi harga relatif M, M di atas dan PX di bawah. Okey. So maka kita dapati yang PX or PM iaitu harga relatif A adalah di negara A untuk harga relatif X di negara A adalah lebih rendah daripada harga relatif X di negara B, maka A dikatakan mempunyai kebaikan bandingan dalam pengeluaran X. Dan dia akan mengkhusus dalam pengeluaran X. Kalau dia mengkhusus dalam pengeluaran X, dia akan mengeksport X dan dia akan mengimport M. Okey? Sama ada dia hendak mengkhusus dengan sepenuhnya ataupun separa sahaja, ia bergantung kepada keupayaan pengeluaran dia, iaitu ia bergantung kepada kelok transformasinya. Ia bergantung kepada kelok kemungkinan pengeluaran dia. Same transformasi and pengeluaran, setengah buku guna kelok transformasi, setengah buku dia gunakan kelok kemungkinan pengeluaran. Kelok yang sama. Okay? Dan di negara B pula sebaliknya lah, iaitu PMOPX. PMOPX, okay, is lebih rendah di negara B, maka negara B dikatakan punya kebaikan bandingan dalam pengeluaran M, dia akan mengkhusus dalam pengeluaran M dan dia akan mengeksport M dan dia akan mengimport X. Okay, alright. Now you have a picture, bagaimana kita nak dapatkan, nak menentukan negara manakah dia akan panggil apa, mengkhususkan pengeluaran apa. Okay. Dan kita mesti tahu juga apabila now the graph is berbeza already, iaitu kita lihat pada harga relatif. Okay, harga relatif X, this is harga relatif M. Okay, harga relatif X di negara A, harga relatif X di negara B, dan harga relatif M di negara A, harga relatif M di negara B. Okay, so apabila kita berdagang, sama juga apabila kita menjual, dan apabila kita ekspor, kita menjual. Apabila kita import, kita membeli. Okay? So apabila kita berdagang, kita mengekspor dan atau mengimport, dia amat bergantung kepada, satu is of course sama kebaikan bandingan kita, dan lagi satu yang amat penting adalah harga barangan tersebut. Okay? So kita dapati yang di negara A, okay, di negara A, PX atau PM-nya, okay, harga relatif negara A, harga relatif X di negara A, PX atau PM negara A adalah 1/3, betul tak? Okay. PX atau PM di negara B adalah half, okay, 1/2, okay. So negara A hanya akan mengekspor, tidak? You only want to sell if you can sell higher than what you can produce in your country. Okay, baru kita dapat untung kan? So negara A hanya akan mengekspor X jika
harga dunia, that is PX or PM, harga relatif X dunia, that is approval W di sini, world. World is dunia. Maka kita dapati yang kalau harga dunia melebihi 1/3, betul tak? Julat dia. Dia mesti melebihi 1/3 untuk harga relatif X, barulah negara A akan jual, akan mengekspor barangan X dalam pasaran dunia. Betul? Okay. Now is yang nak jual. Yang nak beli pula, yang nak import negara B. Negara B boleh mengeluarkan barangan X pada harga relatif X 1/2. So negara B hanya akan membeli atau mengimport barangan X. Okay. Kalau harga dunia adalah kurang daripada 1/2. This is very important. Yang ni sure akan keluar dalam exam. Okay, ataupun tidak ada assignment. Okay. Alright, So, kita dapatinya perdagangan hanya berlaku jika julat the range of harga relatif X, iaitu harga relatif X dunia adalah lebih dari 1/3 dan kurang daripada 1/2. Then only trade will happen. So the price has to be within more than 1/3, less than half. Then only wujud negara A yang nak jual dan negara B yang nak beli. Begitu juga untuk PMOPX. PMOPX iaitu harga relatif M. PMOPX di negara B adalah 2. PMOPX di negara A adalah 3. Maka PMOPX di harga dunia has to be more than 2 and less than 3. Kurang dari 3 dan lebih daripada 2 untuk perdagangan berlaku. Okay, I hope you all can understand this. Okay. So dengan berdagang, kedua-dua negara akan menikmati kebajikan yang lebih tinggi. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita nak listing. So sekarang kita lihat yang ni kebaikan mutlaknya ni, okay. So harga relatif X adalah 1/3, harga relatif M adalah 1 di negara A adalah 3 dan sebagainya di sini ya. So yang ni kita rumuskan iaitu harga dunia relatif X has to be between 1/3 dan 1/2 iaitu harga relatif X untuk perdagangan berlaku. Perdagangan berlaku apabila julat harga dunia adalah antara ini dan juga ataupun harga relatif M adalah lebih dari 2 dan kurang dari 3. Itu harga relatif M. Yang ini adalah mengikut contoh yang kita lihat sebelum ini ya. Contoh ni lah tadi ya. Okay, now kita lihat pada tadi saya sebut keupayaan pengeluaran ataupun penganugerahan faktor. Okay, that means penganugerahan faktor maksudnya negara ini dianugerahi dengan sumber ini, sumber apa ataupun cuaca ataupun the geographical punya ni kesemualah iaitu kedudukan geografi dan sebagainya. Okey. Dan tadi kita yang tu akan menentukan keupayaan pengeluaran kita. Iaitu kita rujuk kepada kelok kemungkinan pengeluaran ataupun kelok transformasi. Okey. Pada masa yang sama yang tu from the supply side lah, iaitu keupayaan pengeluaran. Penggunaan pula, okey, ia bergantung kepada cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat. Iaitu katakan barangan X dan M, kita dapati yang untuk kes ini kita lihat pada so dia cita rasa akan diwakili oleh kelok puasama, the utility curve. Yang tu kelok puasama masyarakat iaitu kelok utility yang besar. Bukan kelok utility individu yang anda pelajari dalam mikroekonomi. Okay? So dari bentuk kelok puasama masyarakat, ya kita akan lihat kalau bentuk dia lebih cenderung menggunakan barangan M. So yang ni lebih cenderung menggunakan X. Kita lihat di sini ya, di mana kita dapati you have more X than more M. Yang ni untuk ini yang guna sedikit X saja dia lebih gunakan M. So this is just menunjukkan cita rasa sahajalah. Dan penting adalah
Kecerunan kelok puasama masyarakat, ya. Okay, the kecerunan dia, okay, that means dia menunjukkan this one, the tangent of the curve, okay. Kecerunan dia diwakili oleh kadar penggantian marginal. Setengah buku guna kadar penggantian sud, okay, iaitu marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, iaitu kadar penggantian marginal. Itu apabila banyak manakah X yang saya sudi lepaskan untuk mendapatkan 1 unit M, katakan, that is dia menunjukkan your rate of substitution, marginal rate of substitution. Okay, sekarang kita lihat pada keseimbangan sebelum perdagangan. Kita kaitkan kedua-dua keupayaan pengeluaran dan penggunaan. Keseimbangan pengeluaran dan keseimbangan penggunaan. Keseimbangan penggunaan, keseimbangan pengeluaran, dan ia kaitkan dengan, okay, kedua-dua, iaitu di mana marginal rate of substitution untuk XM, iaitu kecerunan kelok puasama masyarakat, okay, adalah sama dengan marginal rate of transformation, kecerunan kelok transformasi, marginal rate of transformation, iaitu marginal rate, kadar transformasi marginal, kadar transformasi marginal, okay, iaitu kita tahu yang kalau you pelajari dalam teori penggunaan, okay, marginal rate of substitution sama dengan harga relatif, okay, this where the kelok puasama tangent to your garis, this your garis harga, okay, this is X dan M, katakan, maka kita dapat titik keseimbangan penggunaan. Okay, untuk kelok transformasi pula, okay, katakan this is X, this is M, okay, this is your kelok transformasi, dan ini adalah garis harga, maka ini adalah titik keseimbangan pengeluaran. So titik ini panggil apa? Memenuhi syarat. This is utility curve. Okay, this is kelok puasama lah. Okay, memenuhi syarat keseimbangan pengeluaran. This is keseimbangan pengeluaran. Okay, iaitu MRS equals to PXOPM, keseimbangan pengeluaran. Okay, ini satu. Dan keadaan ini pula iaitu marginal rate of transformation, iaitu tangent, iaitu kecerunan kelok transformasi, okay, adalah sama dengan garis harga di sini. PXOPM is equals to marginal rate of transformation. Itu memenuhi syarat keseimbangan pengeluaran. Nampak tak? Ini syarat keseimbangan penggunaan, ini syarat keseimbangan pengeluaran. Okay? So, keadaan otakik. Keadaan otakik iaitu keadaan sebelum perdagangan, maksudnya ia berada dalam keseimbangan pengeluaran dan apa yang dikeluarkan akan digunakan. That is where you have keadaan keseimbangan penggunaan dan pengeluaran adalah pada titik yang sama. Sebab apa yang dikeluarkan digunakan. Okay? That is what you call keseimbangan sebelum perdagangan, iaitu titik otakik. Okay? So, kita akan lihat secara graf. Ada dua jenis kelok. Ada dua jenis yang kita boleh analisiskan, iaitu kelok di mana kelok transformasi adalah kos lepas yang malar. Kalau MRT yang malar, maksudnya kecurunannya adalah sama sepanjang keloknya, maka ia merupakan satu garis lurus sahaja, iaitu kelok transformasi negara A. Merupakan this is your kos lepas yang malar. Okay? Okay? Dan tanpa perdagangan, apa yang dikeluarkan akan digunakan. So di sana, pada setiap titik, kelok transformasi, boleh dikatakan ia adalah sama dengan PX dengan PM. That's the thing. Okay? Maka di sini, kita perlukan informasi dari segi penggunaan, iaitu kelok
puasama masyarakat. So, kalau puasama masyarakat adalah U1 di sini, maka titik otakik iaitu titik keseimbangan penggunaan dan pengeluaran tanpa perdagangan, okey, apa yang dikeluarkan digunakan adalah titik A di sini. Okey, maka di sini negara A ini keupayaan pengeluaran ini ditunjukkan oleh 1 kilo transformasi yang malar, okey, di mana kos lepasnya adalah malar di mana-mana, yang ni pun malar, dan ni malar. Banyak mana M yang saya terpaksa lepaskan untuk dapat 1 unit A adalah sama di sini, adalah sama di sini. Ia merupakan di mana-mana di atas titik ini, because the MRT dia adalah malar. Okay. Maka di sini, I just want to give the analysis yang keadaan berbeza dia. Dalam keadaan sebenarnya, usually will be cost lepas yang semakin meningkat lah. Okey, di sini titik di sini adalah ia memenuhi syarat kedua-dua, iaitu MRT itu kadar marginal rate of transformation adalah sama dengan adalah sama dengan MRS, iaitu marginal rate of substitution, okey, dan adalah sama dengan harga. Ia memenuhi syarat, okey, keseimbangan sebelum perdagangan ataupun tanpa perdagangan. So titik A adalah titik otakik, okay, sebelum perdagangan. Penggunaan dan pengeluaran otakik, okay. Alright. Sekarang saya kita katakan wujud perdagangan kalau ada. Dan kita andaikan kalau negara A mempunyai kebaikan bandingan dan pengeluaran X. Katakan harga relatif negara A adalah kurang daripada harga relatif kurang dari harga dunia. Okay. So here, because saya tak dapat tunjukkan negara B di sini ya. So as long as harga dunia melebihi harga relatif X di negara A akan mengkhususkan pengeluaran X dan akan mengekspor X. Okay. So di sini untuk case keadaan kos lepas yang malar, pengkhususan sepenuh akan berlaku. Pengkhususan sepenuh akan berlaku. Okey, maksudnya negara A akan menggunakan semua sumbernya untuk mengeluarkan X sahaja, iaitu pengeluaran sebelum perdagangan berada di sini kan. Banyak mana dikeluarkan, digunakan sebelum perdagangan. Sekarang kalau wujud perdagangan, okey, dan harga dunia adalah melebihi harga relatif X, dunia melebihi harga relatif negara A, maka this is harga dunia. So katakan yang ni adalah 4, yang ni adalah 6, yang ni lebih curam, okey. It's bigger, lebih curam, lebih landai, from this angle, okey, PXO PM. Maka kita dapati kalau harga ni adalah harga dunia, kita dapati yang pengkhususan sepenuh akan berlaku. Maksudnya pengeluaran akan bergerak dari titik A ke titik Z di sini. Dari A ke Z. Pengkhususan sepenuh. Negara A akan menggunakan ke semua sumbernya untuk mengeluarkan X sahaja. Zero M. Tak mau keluarkan M. Dia menggunakan ke semua sumbernya keluar X sahaja. Maka dia akan keluar pada titik Z. Okay. Dan dia akan berdagang. Dia akan mengekspor X dan menggunakan pendapatannya untuk mengimport M. Okey, maka di sini adalah titik pengeluaran, Z adalah titik pengeluaran dan B adalah titik penggunaan dia. Kilo puasama masyarakat telah menjadi lebih tinggi dari U3 di sini. Sebelum ini adalah U1 sahaja. Okey, so you are better off. Kita mendapat faedah. Okey, dengan sumber yang sama, yang ada keupayaan pengeluaran yang sama, iaitu sekarang dia mengkhusus saja, mengkhusus dengan sepenuh sahaja. Okey, pengeluaran bergerak dari titik A ke titik Z, penggunaan bergerak dari titik A ke titik B. So this is the faedah yang diperolehi daripada perdagangan. So dengan perdagangan, okey,
negara A akan mengeluarkan OZ barangan X dan akan mengguna banyak mana sahaja. Dia akan menggunakan sebanyak OF barangan X dan FZ ini akan diekspor. Okey, akan diekspor. FZ akan diekspor dan dia tidak mengeluarkan satu unit M pun. Okey, tetapi ia dapat mengimport sebanyak mana? Sebanyak HO ataupun BF barangan M. So dia dapat guna sebanyak OH barangan M dan OF barangan X. Ia berada di sini. Titik kesimbangan penggunaannya berada di sini. Titik pengeluarannya berada di sini. So BFZ ini dipanggil segitiga niaga. Segitiga niaga maksudnya ia menunjukkan banyak manakah yang diekspor iaitu FZ, banyak manakah yang diimport iaitu BF. Okey? Saya telah ceritakan semua yang ni, okey? Dan kita boleh bahagikan, no? Kita boleh bahagikan faedah perdagangan keseluruhan kepada dua, iaitu faedah daripada perdagangan sahaja. Kita berdagang sahaja tanpa pengkhususan pun boleh dapat faedah, okey? Tetapi tak cukup, tak sepenuhnya. No? So maka dengan perdagangan dengan pengkhususan dan pengkhususan, maka kita akan mendapat panggil apa? Faedah dengan sepenuhnya, okey? So sebelum perdagangan penggunaan berada di titik A, okey? So dengan harga dunia untuk kes ini tanpa pengkhususan, penggunaan masih pada titik yang asal, kita juga boleh dapat faedah. That is, at least kelok bersama masyarakat bergerak dari U1 kepada U2, iaitu titik penggunaan bergerak dari titik A ke titik C hanya disebabkan oleh negara A ini berdagang tanpa pengkhususan. Pengeluaran masih pada titik A. Okey? Tetapi ia tidak dapat faedah dengan sepenuhnya lah. So faedah yang sepenuhnya hanya dapat dinikmati jika negara ini melakukan pengkhususan dan juga berdagang pada masa yang sama. Ia berdagang dengan pengkhususan. Okey? Iaitu di sini ia bergerak. This is from A to C hanya berdagang tanpa pengkhususan, iaitu pengeluaran masih pada titik A, penggunaan dapat bergerak dari titik A ke C. Tetapi kalau negara A ini melakukan pengkhususan juga, iaitu dia mengkhususkan pengeluarannya dari titik A, yang gerakkan pengeluarannya dari titik A ke titik Z, maka kita dapati yang your faedah daripada perdagangan disebabkan oleh pengkhususan akan menyebabkan faedah bergerak dari titik C ke titik B, iaitu titik C ke titik B ataupun dari titik bersama U2 ke U3. Okay? So A to C berlaku hanya disebabkan oleh faedah disebabkan oleh perdagangan sahaja, berdagang tanpa pengkhususan. Okey, tapi pergerakan dari C ke B disebabkan oleh pengkhususan. Maka faedah sepenuhnya iaitu dari titik A ke titik B disebabkan oleh kebajikan telah meningkat disebabkan oleh pengkhususan dan juga perdagangan. Okey, kebajikan kita meningkat disebabkan oleh pengkhususan dan juga perdagangan. Okey. Alright. Kalau kita lihat, I'm left with, okay, hanya nanti 5 more minutes, okay. Kos lepas semakin meningkat. This one make more sense, okay. Tadi kita lihat pada kos lepas yang malar, one straight line. So kos lepas yang semakin meningkat, it shows more to the kos lepas yang opportunity cost kita, iaitu the trade off dan sebagainya. So di sini kita tahu U1 ini menunjukkan kelok pasaman masyarakat. Kelok AA ini adalah kelok transformasi yang menunjukkan kos lepas yang semakin meningkat. Dan ini merupakan harga dunia, bukan harga domestik. I can say that harga domestik iaitu harga dalam negara sebelum, harga dalam negara lah. Harga dalam negara A iaitu PXOPM dan dalam negara A. Iaitu harga relatif X di negara A.
yang merupakan tangent, ia bersentuh kepada kelok persamaan masyarakat, ia memenuhi syarat keseimbangan penggunaan MRS XM is equals to PX/PM dan juga MRT XM is equals to PX/PM. Ia memenuhi syarat keseimbangan pengeluaran dan juga keseimbangan penggunaan, dan ini merupakan titik A, ini merupakan titik keseimbangan sebelum perdagangan, iaitu titik autarkic. Okey, titik autarkic. Okey, this is titik autarkic, iaitu ia memenuhi syarat keseimbangan pengeluaran dan penggunaan. You all have studied all these secara basic dia dalam mikro dan makro. Okey, so sekarang kita lihat pada perdagangan. Kalau harga dunia, katakan harga dunia relatif X adalah melebihi harga dunia harga domestik di negara A, maka negara A, harga untuk X, okey, negara A akan mengekspor apa? Akan mengekspor X. Okey, kita akan lihat pada harga dunia ini di mana ia bersentuh dengan kelok transformasi negara A. This is the titik keseimbangan pengeluaran. Ia memenuhi syarat MRT XM is equals to PX/PM, iaitu keseimbangan pada harga dunia ini saya dapat produce paling efisien pada titik Z di sini. Tidak wujud pengkhususan sepenuh untuk kelok kos lepas semakin meningkat, dan penggunaan akan berlaku di titik B di sini. So ini merupakan faedah keseluruhan dari A ke B, mempunyai faedah keseluruhan, iaitu disebabkan oleh perdagangan dan juga disebabkan oleh pengkhususan dia di negara A, untuk kes negara A. Okay, I have 2 more minutes. Okay, saya akan lihat kepada kita bahagikan faedah perdagangan kepada faedah disebabkan hanya perdagangan sahaja dan juga pengkhususan sahaja dan juga faedah keseluruhan. Okey, kalau perdagangan hanya faedah disebabkan hanya perdagangan sahaja, you gunakan garis harga dunia ini, cross it at titik autarkic pengeluaran. Iaitu pengeluaran berada di titik A, tetapi penggunaan boleh berada di titik C, okey, di mana okey, kita masih dapat faedah daripada perdagangan, okey, tanpa pengkhususan, iaitu pergerakan dari titik A ke titik C. Tetapi faedah keseluruhan lebih banyak, lebih tinggi atau dapat dinikmati dengan sepenuhnya dengan pengkhususan, iaitu di mana kita gerakkan harga dunia ini sentuh kepada titik pengeluaran yang paling efisien, iaitu pada titik Z, maka kita dapati yang penggunaan boleh bergerak ke titik B. Maka pergerakan dari C ke B dikatakan faedah disebabkan oleh pengkhususan. Faedah disebabkan oleh pengkhususan apabila sebuah negara ia berdagang. So dari titik A ke C disebabkan oleh perdagangan sahaja tanpa pengkhususan, dari C ke B adalah disebabkan oleh pengkhususan. Maka dari titik A ke B merupakan faedah sepenuhnya yang akan dinikmati disebabkan oleh perdagangan, iaitu disebabkan perdagangan dan juga pengkhususan. Okey, maka di sini negara A akan keluar pada titik Z dan akan mengguna pada titik B, dan dia akan mengeksport sebanyak FZ barangan X, dan dia akan mengimport sebanyak BF barangan M, dan BFZ dikatakan merupakan segitiga niaga. Okey, banyak mana yang dia menunjukkan, banyak mana yang akan diimport dan banyak mana yang akan diekspor. Okey, saya terpaksa berhenti di sini. Kita lihat pada jenis-jenis keadaan senario yang berbeza di sini dalam Webex yang kedua, ataupun anda boleh lihat pada rakaman Webex 1 atau Webex 2 saya untuk melihat pada, mendengar pada penerangan dia. Okay, so I have to go here, I have to leave here because I have to stop here because masa sudah cukup untuk pensyarah yang akan yang punya Webex yang dari pukul 1 ke 2 lah. Okay, sekian sahaja. Gunakan forum kalau ada apa-apa soalan, ataupun email saya kalau ada apa-apa soalan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Kita akan we'll meet you. I'll meet you in Webex 2. Okay, if you have any question, use the forum or just email me. Okay, thank you. I'll see you in Webex 2.
kenapa kalau pintu you tak muat nak keluar. So I kena saya belum stop lagi. Kat mana? Ni. Stop.